Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد الحمد لله. Rafa'kan kesyukuran pada malam ni sambung kitab Majmu' Salasi Rasail, risalah yang kedua. Muka surat yang ke-29 Jawi, muka surat 76 Rumi. Kata Syekh Ibn Jamal. Kata Syekh Ibn Jamal. Sebelum ni kita bincang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan najis yang dimaafkan, tapi berkaitan dengan kita bincang berkaitan dengan apa? Ada masuk apa, perut lembu kan? Perut lembu ada berkaitan perkara tu kan. Tak apa, yang ni kita berhenti, saya tanda ni dekat sebab lama kita cuti. Lama, heran juga. Asal lama kan? Lama ni. Bulan lepas. Lama dah. Berhenti dekat dan kata Syekh Ibn Jamal. Macam dah putus mualat dah. Muka surat 76 Rumi, Jawi, muka surat 29, duduk tengah-tengah tu. Cari ya. Dan kata Syekh Ibn Jamal. Tengah-tengah tu. Dan kata tu dalam kurungan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kita kena undur balik ni. Dah lupa dah cerita pasal apa. Cerita pasal apa ni? Nak sambung tiba-tiba ni. Dan kata Syekh Ibn Jamal, barang yang berkata akan dia, iaitu yang muktamadnya. Mundur sikit lah. Faraun, kita baca laju-laju lah. Baca laju-laju yang lepas, supaya kita dapat balik apa cerita yang lepas ni. Dan dimaaf daripada segala taib burung. Pada segala masjid umpamanya, jika masyaqqah memelihara daripadanya kerana terlampau banyak seperti di dalam negeri Mekah, dan tiada wajib atas kita menghalau akan dia daripadanya kerana tahiknya. Okey. Rasanya ingat lagi tak? Far'un. Dalam kurungan tu kan. Dan setengah daripada barang yang umum balwa itu najis pada segala tempat tawaf daripada tahik burung. Dan telah dipilih oleh jamaah daripada mutaakhirin lagi muhakkikin akan bahawasanya dimaaf daripadanya, dan dimaaf pula daripada barang yang berlumur pada segala pintu Masjidil Haram dengan tanah pada waktu hujan dan waktu orang hujaj yang banyak. Hujan ni haji lah, orang haji kan. Ini yang kita bahas yang terakhir ni. Dan kata Syekh Abu Zaid Al-Marwazi, bermula perkara yang apabila picik, apabila sempit dan sukar ia, bahasa Melayu dia panggil darurat lah kan. Niscaya diluaskan dia, maka yang darurat, yang haram pun jadi halal. Okey. Dan bahawasanya tempat tawaf pada zaman Nabi SAW dan pada zaman segala sahabatnya, zaman Khulafaur Rasyidin, dan orang yang kemudian zaman tabi'in senantiasa atas ini hal. Atas ini hal tu maksud
banyak je tahi burung. Tapi tak jadi masalah pun kalau lalu kalau terkena sikit-sikit. Tu cerita dia ni, cerita ni. Dan tiada menegah oleh seorang daripada tawaf. Tak ada pun mana-mana para sahabat ke dia tegah. Tak ada riwayat pun kata, okey. Tak boleh ni, kena apa? Tak boleh ni sebab banyak tahi burung. Tak ada pun yang tegah. Okey. Dari yang demikian itu dan tiada menyuruh pula dengan mengulangkan tawaf itu kerana yang demikian itu. Tak ada pun yang suruh. Tawaf balik sebab banyak tahi burung kat depan jalan tadi. Tak ada pun suruh gitu. Yeah. Itu kita berhenti kat situ. Itu yang last. Tiba-tiba dan kata Syekh Ibn Jamal. Dan kata Syekh Ibn Jamal, barang yang berkata akan dia itu, iaitulah yang muktamadnya, iaitu dimaafkan. Banyak sangat najis, dia bagi contoh kat Masjidil Haram. Sebenarnya mana-mana saja pun. Terlalu banyak najis, di kawasan itu tak boleh lalu jalan lain. Jalan tu lah nak lalu. Kemudian mungkin akan terkena ataupun terkena sedikit-sedikit najis yang ada dekat jalan, tempat jalan. Ya. Dimaaf. Itulah yang muktamadnya dan berlaku atasnya ulama mutaakhirun. Sama juga ulama yang terkemudian. Mutaakhirun ni ulama yang terkemudian. Mutaqaddimun ni ulama yang terdahulu. Sebahagian ulama kata maksud mutaakhirun mutaakhirun yang mutaqaddimun yang lama. Sejak zaman sahabat sehingga ke zaman Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Itu mutaqaddimun, dia panggil ulama lama. Lepas daripada zaman Imam Nawawi, Imam Rafi'i, lepas daripada itu dia panggil mutaakhirun. Ada kata gitu. Itu maksud dia. Maksud mutaakhirun tu. Mutaakhirun ni kalau bahasa sekarang contemporary. Tapi kita tak boleh kata contemporary. Sebab contemporary sekarang ni dia lain macam. Yang baru 100 tahun, 50 tahun ni. Tapi tak kenalah ayat tu. Mutaakhirun ni ulama yang yang baru-baru. Cuma berapa lama baru? 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Maka itu yang ulama kata dekat Imam Nawawi tu. Ada yang kata dekat Syekh Ramli dan Ibn Hajar. Itu lagi dekat. Lebih kurang berapa? Tak cek pula. 500 tahun kot lepas. Itu 500 ke bawah baru namanya mutaakhirun, iaitu ulama baru. Sebelum tu ulama lama. Jadi bila sebut gitu kita faham, kita dapat faham jadilah. Saya tak sempat nak cari tarikh ataupun tahun berapa ratus tahun ni ke belakang. Yang pastinya zaman Imam Nawawi itu memang banyak dalam kitab-kitab fiqh gitu. Imam Nawawi, Imam Rafi'i itulah last dia panggil ulama dulu. Dulu tu yang paling last sekali, yang paling last sekali adalah Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Lepas pada tu dia tak panggil dulu. Walaupun beratus tahun tak panggil dulu. Ya. Dia bagi contoh seperti Ibnul Rif'ah dan Subki dan Azra'i. Semua kata gitu juga. Bukan? Yang kata di maaf-maaf tadi, oh gitu pula. Yang dia kata dekat Mekah ataupun dekat mana-mana jalan yang mana terlalu banyak najis, masa orang nak lalu mesti akan terkena. Dia bagi contoh dekat Mekah. Okay? Maka dimaaf kalau kena. Sebab dia panggil umum balwa. Tak boleh nak elak. Atau bahasa Melayu panggil darurat. Melayunya darurat aja. Darurat. Okay? Tapi kata ulama yang kemudian, ulama baru-baru sikit, mutaakhirun, dia bagi contoh Ibn Rif'ah, Subki, Azra'i, dia kata ada dobek dia. Dobek dia, tetapi tempat maaf itu jangan ada basah salah satu daripada dua pihak. Jangan, kalau katalah, najis ada dekat jalan, dia lalu, dimaaf. Sepakat. Tapi jangan najis itu basah. Kalau najis itu basah, bila basah, maka berpindah, maka tak maaf. Walaupun dekat jalan. Okay. Ataupun, najis itu kering, kaki dia yang basah. Itu yang maksud dia tu. Salah satu dari dua pihak. Mana-mana satu. Sama ada kaki dia basah, ataupun najis tu yang basah. Tak boleh. Dia kena dua-dua kering. Kita kata balik, kalau dua-dua kering, taklah nama dia maaf. Sebab najis bila kering memang tak berpindah. Kita kata gitu pula. Kan? Ni bahas ulama' bahas. Tetapi jangan disahaja. Yang kedua, jangan disahaja memijakkan dia. Yang kedua, jangan sengaja. Dimaaf. Ambil tarik, sapu kat kaki. Sengaja, tak maaf. Apa cerita ni? Dimaaf najis burung apa benda ni? Cerita kalau dia ada dekat jalan. Jalan tu kita lalu. Tapi kalau dia ada bukan ada dekat jalan, dia ada dekat bukan tempat jalan, dalam reban,
kita masuk reban, tak maaf. Cerita sekarang kerana terlalu banyak najis dan tak dapat nak elak. Sebab tu maaf, cerita pasal tu. Jadi pendapat yang pertama kata tak kira basah ke kering. Bila nama dia maaf, basah ke kering maaf lah. Sebab dia duduk dekat jalan. Pendapat yang kedua pula dia kata, tak, kalau kering yang kering baru maaf. Kalau salah satu basah tak maaf. Dan syarat lagi jangan sengaja pula. Kalau sengaja ambil, sengaja dilomorkan, tak maaf juga. Okey, kita fahamlah apa dia nak masukkan kan. Dan dimaaf daripada segala tahi burung yang sudah binasa, yang dah tahi burung tapi dah tak rupa tahi burung. Pada jalan tempat wuduk. Sama juga, ni tempat jalan. Kalaulah dia ada dalam rumah, tak maaf. Ni dia ada kat tempat jalan. Cerita sekarang ni, kita duk lalu lalang, tempat itu ada najis. Itu cerita dia. Biasa kalau dulu dekat yang ada sawah, dia ada batas kat tengah tempat jalan tu, lalu itulah jalan untuk pergi surau, balasah, apa lalu jalan tu lah. Dia pakai kerbau untuk, apa dia panggil, membajak. Pakai kerbau. Kerbau tu berak. Penuh, tahi banyak dekat jalan. Tu lah. Yang tu lah. Dia pun lalu, ke tepi. Oh, kena sikit maaf. Sebab jalan dia, nak macam mana? Tu kan. Macam tu lah maksudnya. Tapi kalau dia ada dekat jalan raya, kat jalan raya tu, tak maaf. Maksud bukan jalan raya. Silap. Jalan raya maaf lah sebab tempat lalu. Kalau bukan di jalan raya tu, tak maaf. Tiba-tiba ada depan rumah. Depan tangga. Kena sikit. Sikit dia maaf. Tak. Cerita sekarang, tempat orang lalu tiba-tiba ada najis. Jangan lari kat situ. Dan dia kata dimaaf tahi burung yang dah binasa. Tahi burung dah tak ada rupa tahi dah. Maksud dia hancur lah. Terbang ke, jadi debu ke, gitu. Tak ada rupa tahi dah. Pada jalan tempat wuduk. Macam mana, wallahualam lah. Kita memang tak terfikir. Mungkin zaman sekarang tak ada lah. Nak pergi ambil wuduk, kena lalu gitu. Lepas tu kat situ, banyak pula tahi burung. Tahi burung tu, sebenarnya bukan tahi burung, tahi apa sekalipun. Logiknya tahi burung lah. Kemudian dah lah tu, tahi burung tu banyak kat situ. Cuma tahi burung tu dah tak ada rupa tahi dah. Sebab dia dah jadi hancur. Jadi, kalau masa nak ambil wuduk tu kan basah. Mesti ada terkena-kena debu dia. Tapi bukan tahi burung. Kalau dampak tahi burung, tak maaf. Ini cuma debu-debu dia je. Dia kata kat situ. Ya? Dimaaf, pada tempat jalan, tempat wuduk. Dan tiada baginya bekas najis itu. Maksudnya nampak debu aja. Najis ke ni tak nampak. Tak ada. Tapi kita tahu itu adalah debu najis. Bila kita ambil wuduk, kita basah. Kan cerita tadi. Kalau salah satu basah kan tak maaf. Dia basah. Basah maaf juga. Sebab tak ada jalan lain. Tu maksud dia. Jika tiada boleh berpaling kepada jalan lain daripadanya kerana masyaqqah. Jika tak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, tak maaf juga. Ada jalan situ saja lalu jalan ni. Tak maaf juga. Okay. Dan dimaaf, siapa yang tak pernah baca kitab ni, risalah kedua ni kita akan baca bab najis saja. Semua bab najis secara detail dan khilaf-khilaf semua disebut. Dalam kitab kita ni. Ni antara satu-satunya kitab yang berbicarakan tentang najis daripada A to Z. Awal sampai akhir risalah ni, risalah kedua ni, awal sampai akhir semua bab najis. Tak masuk bab lain. Okay. Biasa kita masuk belajar kitab fiqh, dia akan ada satu fasal. Satu bab najis. Tu aja. Ini tak satu kitab bab najis ataupun satu risalah. Dia panggil satu risalah. Sebab dalam ni ada 3 risalah. Satu risalah tu semua bab najis. Sebab tu dia agak detail kan. Dan dimaaf daripada tanah jalan raya yang diyakini akan najisnya. Ni bagus ni ayat ni. Dan dimaaf daripada tanah jalan raya. Sama juga cerita tentang najis ada dekat jalan. Tempat lalu lalang. Sebab kalaulah kita tak tahu benda ni, boleh jadi was-was tu. Banyak najis, lalu-lalu Allah. Sampai masjid, mandi dulu. Sebab apa? Tadi kat jalan tadi banyak najis, entah-entah kena. Dia akan jadi gitu. Dia akan jadi was-was. Bagi orang yang ada penyakit hati. Bukan penyakit hati, penyakit dalam. Dia lalu gitu akhir sekali datang. Kenapa bawa baju ni? Nak mandi. Sebab tadi banyak ada najis. Dia jadi gitu. Padahal kena tak kena pun tak tahu lagi. Memang ada. Saya ada kenalan 2-3 orang yang memang dia ada penyakit. Menyakit was-was. Bak najis menyakit. Memang ada. Memang ada orang macam ni. Bila dia dah belajar, dia dah mengaji. Yang tak belajar tak ada penyakit ni. Orang yang tak belajar, dia tak ada. Semua okey. On je. Semua sah. Kena najis, ada najis dalam poket pun sah. Sebab tak ngaji.
Bila mengaji aja, mula jadi penyakit ni. Teruskan mengaji sampai habis, baru hilang balik penyakit. Itu memang orang belajar, dia akan berlalu kot tu. Mula-mula tak ada penyakit apa. Bila belajar je tu ada penyakit. Tak belajar bab niat. Tak ada penyakit niat. Tak ada usali 8 kali, tak ada. Sebab apa? Dia tak mengaji. Siap dia kata usali tu tak sunat. Tak mengaji, tak sunat pun. Niat dalam hati. Entah mana dia belajar niat dalam hati. Maksudnya macam mana nak niat tu dalam hati tu. Siapa ajar dia? Yang orang ajar dia melalui hati juga ke? Melalui bluetooth ke apa? Ajar niat dengan dia. Masuk niat. Orang ajar pakai mulut juga, pakai lafaz juga. Bila tak belajar, tak ada masalah niat. Belajar je, kosak ta'arud ta'yin. Jadi lama dah. Allah, 2-3 kali dah. Macam mana nak selesai masalah ni? Teruskan belajar sampai habis, hilang balik penyakit. Dia memang gitu. Jadi hati-hati orang tak ada penyakit. Orang yang tak ada penyakit Haji. Ada dia tak belajar, mandi wajib biasa je. Kejap macam mandi biasa. Lepas belajar, mandi wajib sejam. Kenapa jadi gitu? Sebab dia belajar. Tak belajar, silap-silap. Mandi wajib 3 minit. Tak sah ke tidak tu. Tapi bila belajar mandi wajib, terus jadi sejam mandi wajib. Macam mana nak selesai masalah ni bila ada penyakit ni? Teruskan belajar sampai habis, dia hilang balik. Tu lah, memang gitu. Jadi hati-hati orang tak ada penyakit. Aku takbir, tak pernah silap. Mesti Allah, masuk terus. Hati-hati. Hati-hati. Orang belajar, kata ulama, kata apa, orang cerdik pandai. Alah, biasa saya ulang ayat tu apa? Pencuri tidak akan mencuri rumah yang hampir roboh. Pencuri tidak akan mencuri rumah yang hampir roboh. Pencuri akan mencuri rumah yang banyak CCTV. Lagi banyak CCTV, lagi besar pagar, lagi banyak grill, lagi banyak mangga, lagi mahal mangga, lagi besar peti besi, peti simpanan tu. Lagi mahal, lagi tu yang dia nak masuk. Tapi kalau rumah tu hampir roboh gini, dia tak peduli pun. Biar pintu terbuka. Sebab saya ada di kampung-kampung, sampai sekarang ada lagi. Malam tak kunci pintu kan. Tak selak pun. Dia terbuka gitu je pintu dia. Kenapa? Rumah pun nak roboh. Siapa nak tahu rompak? Apa cerita ni? Cerita pasal was-was tadi. Was-was najis buat apa? Cerita pasal apa? Rompak tak akan merompak rumah yang hampir roboh. Kita tukar. Setan tak akan kacau ibadah orang yang memang dah salah ibadah dia. Dia takkan kacau. Sebab tu, saya sebut awal tadi, hati-hati orang yang tak pernah diganggu oleh was-was. Tak pernah takbir 2 kali. Sekali tu masuk, hati-hati. Sebab setan tak akan kacau orang yang memang dah salah. Dia bimbang setan ni, kalau orang tu dah memang salah, dia kacau, silap-silap jadi betul pula tu. Bawa orang tu pergi belajar. Baik dia kata jangan kacau. Dia pesan ke anak-anak murid dia, anak-anak buah dia, wahai anak-anak setan. Jangan kau kacau dia. Kapten dia kata, jangan kau kacau dia kerana sebenarnya dia dah memang salah dah. Kalau kau kacau silap-silap, dia tahajud, jangan kau kacau. Kau tolong kejut dia tahajud lagi. Wahai anak-anak setan sekalian. Sebab apa? Sebab tahajud dia sembahyang tahajud dia, dengan dia tahajud, dia mengantuk, siang dia tak boleh ngaji. Dia malas mengaji. Malas mengaji tu malas belajar. Bila malas belajar, sembahyang dia kekal salah sampai dia mati. Maka kejut dia hari-hari tahajud supaya siang tu ataupun dia rasa mengantuk pada siang hari contohlah. Maka dia tak belajar. Teruskan. Itu kadang-kadang pukul 3 celik mata. Alhamdulillah. Sedar sendiri. Malaikat kejut. Malaikat apa? Setan nak kejut. Tengok keadaan. Ada yang malaikat kejut. Ada. Bukan kata semua. Cuma nak bagi tahu, kadang-kadang kita sangka kita okey. Rupanya KO. Sebab syaitan atau pencuri tidak akan mencuri rumah yang hampir roboh. Setan tak akan kacau orang yang dah memang salah. Tapi kalau sentiasa setan kacau, maknanya jalan dia dah betul. Cuma janganlah pula gila yang setan. Bela was-was tu. Kena juga dengan setan. Habis tu cara macam mana? Selesaikan hukum pekah. Selesaikan dengan hukum pekah. Sebab tu hukum pekah macam-macam. Najis tu dimaaf. Kalau dia belajar sini banyaknya yang dimaaf, dia takkan ada was-was pun. Dia takkan ada was-was pun. Tapi apa pesan kau was-was? Kena tipu orang setan tu. Sebab tu perlu juga bab ni. Okey, dan dimaaf daripada tanah jalan raya yang diyakini akan najisnya. Ya, diyakini itu penting tu. Jalan raya, dekat jalan raya tu ada najis. Dan yakin ada najis kat jalan raya. Yakin ada najis. Dengan syarat binasa ainnya, tapi dah hancur. Tak nampak stokor tu tak, tapi tahu yakin itu najis. Lebih kurang macam ada ayam
lori ayam, kita duduk belakang naik motor. Ada rasa tak kat muka? Jangan pakai visor, angkat atas. Ada rasa tak semacam? Ada rasa semacam kan? Semacam, apa benda ni? Depan tu lori ayam. Ada kan? Tak, itu antara maksud. Tapi mana najisnya? Mana taiknya? Tak ada. Tapi, lori ayam kat depan tu, korok-korok penuh. Ada rasanya semacam ni. Tapi, tak ada pun. Tak ada pun. Tapi yakin tu najis. Tu maksudnya. Itu salah satu contoh. Ataupun mungkin tempat tanah tu, tempat lembu ke, kambing duk berkubang. Dia tak panggil berkubang, duk main kat situ, duk berak kat situ. Bila kita lalu, terasa debu tu pergi kat kita. Dan kita yakin itu najis. Nampak? Dimaaf. Sebab dia duduk dekat jalan. Dimaaf. Kita boleh faham satu lagi. Kalau tak yakin, okay, kita lalu dekat jalan, yang mana jalan tu ada najis, dan kita yakin ianya najis, tapi najis tak nampak dah. Dia cuma jadi lain, jadi debu, dia bercampur dengan benda lain. Najis tokor tak nampak. Kita yakin itu najis. Maka ianya dimaafkan dengan maksud, kalau nak pergi semayang, dia boleh semayang tanpa basuh. Dimaafkan. Yakin najis, dimaafkan. Okey. Kalau tak yakin najis, dimaafkan. Tu je nak faham tak? Kalau yakin najis, lalu kau jalan, tapi najis tu tak ada, yang ada debu dia je. Yakin, dimaaf. Kalau tak yakin, was-was ataupun 50-50. Ya ke tak? Tak tahu najis ke tak? Tak yakin. Bukan dimaafkan. Apa dia? Suci. Suci. Kat sini dengan maksud kita tak perlu pun sebenarnya nak lawat, nak layan setan. Nak was-was tu daripada setan. Kalau tadi ada najis kat tengah jalan, kena ke tak? Suci. Suci. Sebab tu dia kata yang diyakini akan najisnya. Kita lalu langkah tai apa ke? Tadi dekat tepi selipar ada tai ayam, tai kucing. Kena ke tak? Dah masuk masjid dah. Kena ke tak? Suci. Sebab tak yakin. Bila tak yakin, ianya suci. Bila yakin, ianya dimaaf. Pak, selesai dua-dua. Takkan boleh jadi jadi was-was patutnya. Takkan boleh. Sebab dia kata tanah yang diyakini. Kalau tak yakin, automatik dia suci. Okey? Jalan raya masih lagi jalan raya tempat lalu jalan. Tempat kita jalan. Kalau bukan jalan raya, tak maaf. Tak maaf. Okay. Dengan syarat, kalau saya bagi contoh tadi, ada lori ayam apa tadi, adakah dia nak semayang perlu basuh? Tak wajib basuh. Selagi tak nampak najis tu tak wajib basuh, walaupun dia yakin. Walaupun kan. Tapi kalau dia duduk, ni lori ayam, dia duduk 3. Naik motor lah, naik kereta tak apa. Tiga kereta ke belakang. Yang itu tak yakin. Suci. Yang duduk betul-betul belakang lori ayam, dimaaf. Tak, beza. Dua-dua boleh semayang. Terus. Dua-dua boleh semayang terus. Dengan syarat binasa ain najis itu. Dengan syarat tak ada stokor. Dia cuma dah jadi benda lain. Dan lagi sedikit pada uruf. Dan kena tu sedikit. Kalau kena tu banyak, debu tu banyak kena, tak maaf juga. Cuma, sekejap. Dia kata, lagi sedikit pada uruf. Lagi sedikit pada uruf. Sedikit pada uruf. Dia tak cakap sedikit, dia cakap sedikit pada uruf. Sekejap. Jadi, kalau kena najis yang ada dekat jalan, tapi dah tak rupa najis dah, kena di jalan, dan kena tu sedikit pada uruf. Sekejap. Sedikit pada uruf, dia berbeza mengikut masalah. Uruf ni kebiasaan lah. Kalau tengok aja, sikit tu, sikit pada uruf. Kita belajar banyak masalah uruf ni. Air jika tercampur klorin, ada bau sikit-sikit, dimaaf, air tu kekal mutlak jika dia berubah sedikit pada uruf. Jika dia berubah banyak pada uruf, maka air tadi tu air mutaghayyir dia panggil. Walaupun air tu keluar kat paip, tak boleh ambil uduk. Jadi saya nak cerita pasal uruf tu. Jadi uruf tu dalam masalah air, contohnya air tadi klorin banyak ke? Macam mana maksud dimaafkan? Kalau sikit masih lagi mutlak. Kalau banyak kena buka lama-lama bagi dia hilang klorin tadi. Kat mana sikit banyak? Sikit banyak dalam masalah air adalah bila ambil air klorin ni, maka itulah banyak.
Tapi kalau ambil macam okey tapi ada sikit. Dia masih lagi tak boleh nak tu. Maka dia menambah sikit pada uruf. Dalam masalah air. Kalau ambil, orang tak tahu, ambil air bau dalam cawan, tu bagi dia. Dia tengok. Bau klorin. Maknanya banyaklah tu. Kat situ maksud banyak pada uruf. Sikit pada uruf, kejap-kejap. Okey. Ya ada macam, dia pahit dia tak berapa nak tangkap. Maknanya sikit lah tu. Pada uruf. Itu masalah air. Dalam masalah, kalau kita dah mengaji sebelum ni, najis terkena, bukan, darah terkena kat badan, bukan darah dia. Kalau darah dia, dimaaf walaupun banyak mana sekalipun. Darah yang lain, kena kat dia, dimaaf jika sikit darah tu kan. Sikit pada uruf. Kemudian kita bincang, sikit pada uruf tu banyak mana, ada ulama kata besar ni besar 10 sen, akhir sekali yang muktamadnya 10 sen besar ni. Dalam masalah darah, kena kat badan ketika semayang ataupun sebelum semayang tu, dimaaf jika darah tu sedikit pada uruf. Sedikitnya adalah 10 sen ke bawah. Apa beza tu? Kan ada beza. Okay. Dalam masalah ni, masalah terkena lumpur lah kita kata yang tengah jalan, ataupun terkena apa-apa tanah daripada jalan, jika sedikit pada uruf dia banyak, sedikit pada uruf dimaaf, banyak pada uruf tak maaf, banyak mana? Banyak mana? Banyaknya adalah berubah-ubah. Berubah-ubah. Secara umum, kalau kita tengok, kadar yang dikatakan sedikit. Okay. Waktu tu, waktu hujan lebat. Maksudnya waktu hujan. Musim hujan. Waktu musim hujan, banyak tu berbanding dengan waktu musim kemarau. Musim kemarau, besar ni banyak. Lumpur ataupun tanah yang kena tadi yang kata dia maaf tu, besar ni banyak. Kalau waktu kemarau. Waktu musim hujan, banyak ni baru banyak. Apa beza dia? Kita tengok pula. Waktu musim hujan, di maaf banyak ni kan? Di kaki, banyak ni maaf kena. Maksudnya di kaki ataupun di seluar. Ataupun di kain. Tapi di atas ni, dekat atas ni, banyak tu banyak. Nampak? Dia sebut sedikit pada uruf je. Tapi kita nak faham uruf ni panjang. Dia tak boleh kata sedikit pada uruf. Tak boleh gitu, tak faham. Jadi kalau kena, dia berjalan, dia naik motor, dia berjalan naik basikal, jalan tu, maka yang ada dekat kaki tu, kalau kita kata macam banyak pun masih lagi sikit. Sebab memang layaklah banyak tu namanya sedikit, kerana dia duduk dekat kaki dekat dengan tanah. Tapi kalau kena dekat muka, besar 10 sen tu bau sikit. Kalau besar ni banyak, macam mana tanah tu boleh ada dekat muka? Jadi bila kita sebut pada uruf, sedikit pada uruf, dia bukan sedikit gitu kan. Sebab lumpur ataupun tanah ni, banyak atau sikit bergantung kepada kat mana kena dan waktu hujan atau waktu kemarau. Itu detail dia. Jadi sebab apa nak penting kan ni? Sebab dia kata apa? Dan jika daripada najis mughallazah sekalipun kerana masyaqqah, walaupun anjing babi sekalipun, dimaaf. Jadi kalau katalah ada anjing babi kat situ, macam mana kita rasa lah tak ada jadi time hujan dia boleh jadi. Time hujan. Dan lebih-lebih lagi kalau kata ada anjing ataupun babi duk berkubang kat situ. Kubang. Kita lalu. Okay. Kena dekat kita. Debu-debu. Ataupun selut. Kena kat kita sikit. Kalaulah banyak, tak maaf. Untuk semayang. Kalau sikit, maaf. Walaupun daripada lumpur yang babi duk kubang sekalipun. Dan mughallazah sekalipun. Tu kata. Jadi, kalau ada kena kat seluar, kalau kita kata agak banyak, masih lagi maaf. Sebab kalau layak tak banyak tu di seluar. Memang pun sebab dia duduk bawah, maka maaf. Kalau dia di badan, di pakaian, di lengan, kalau banyak sikit, tak boleh lah tu. Kat bawah lagi banyak daripada kat atas tak maaf. Itu maksud dia, sedikit pada uruf. Binasa ain dan lagi sedikit pada uruf. Dan jika masyaqqah sekalipun kerana dan jika mughallazah sekalipun kerana masyaqqah, kerana susah, kerana kepayahan. Dan kata ba'duhum, iaitu yang mu'tamad, kata sebahagian, ba'duhum sebahagian, apa tiba-tiba ba'duhum. Dan kata sebahagian ulama,
Ya itulah yang muktamad. Itulah yang muktamad. Yang kata maaf tadi tu, tengok tempat. Kena kat mana. Sikit maaf, banyak tak maaf. Kalau kat kaki, banyak sikit. Memang layak lah. Maaf lagi. Kalau kat tangan, sikit aja. Tu kata. Istimewa pula, pada tempat yang banyak padanya anjing. Lagi-lagi, lebih-lebih lagi, kalau tempat banyak anjing. Dan jika berjalan seorang dengan tiada berkasut. Kalau dia saja jalan tak ada kasut. Saja je. Dan jika basah kedua kakinya sekalipun. Pada waktu ketiadaan hujan sekalipun. Maaf juga. Dan seperti tanah itu air lumpur. Sama ada kena oleh demikian tanah jalan raya atau daripada seorang mengenai. Sama ada kena tanah jalan raya ataupun orang lalu, orang tu kena lumpur, orang ni pula pindahkan lumpur dekat orang lain yang tak ada kena-mengena. Pun maaf. Maaf, banyak maaf. Jadi boleh kita faham, najis di jalan ni banyak maaf. Banyak sangat maaf. Padahal dia kena mughalazah tu. Dia kena kaki dia. Bukan najis mughalazah kan, ya? Tak ada rupa najis dah. Dia dah bercampur dengan yang lain, debu ataupun lumpur. Cuma kita tahu dengan yakin itu mughalazah. Kena kaki, semayang pun sah. Lepas tu dia pula terkena kawan dia sebelah, sah juga kawan dia. Sampai macam tu sekali, maaf. Sebab umum balwa. Okay. Jalan satu je. Oh, ya. Sama. Maaf juga. Dengan syarat, apa? Pertama, tak nampak najis dah. Cuma tahu je tempat berubah. Tak nampak dah. Dia dah jadi bercampur dengan selut atau bercampur dengan debu. Itu syarat pertama. Yang kedua, bukan kita sengaja ambil kan tadi kata. Jangan sengaja ambil lomor. Lalu aja. Tapi, walaupun maaf, kita ingat lagi tak? Bila kita sebut najis yang dimaaf, dia ada dimaaf nisbah makan. Dimaaf nisbah semayang. Dimaaf nisbah air kan? Kena ingat lagi tu. Itu kaedah besar tu. Yang ini, dimaaf nisbah semayang. Dengan maksud semayang je sah. Tapi nanti nak basuh kena dengan air tanah. 7 kali. Sekali air tanah. Sekurang-kurangnya. Itu baru nama dimaaf. Kalau tak kena basuh dengan air tanah, itu bukan nama dimaaf. Itu nama suci. Kena faham dulu suci dengan dimaaf betul-betul. Kalau dia kata, lalu, kita tak tahu dia ada najis ke tidak. Maka ianya suci. Kalau suci, tak boleh basuh. Yang ni bila sebut dimaaf, maknanya yakin ada najis kat kaki. Ada. Cuma dimaaf. Dimaaf pula dia cerita pasal semayang. Maka dimaaf ni sebab semayang. Tapi bila nak basuh nanti, kalau dia basuh tanpa air tanah, tak sah. Maksudkan, tak boleh lah. Maksudnya tak terangkat najis tu kat kaki dia. Sebab tu nama dimaaf. Macam tu juga kalau najis tu bukan mughalazah, mutawasitah. Kalau kata najis tu najis ayam, najis itik, lalu kena najis tadi tapi bukan najis yang betul kena lah, yang dah bercampur tadi, yang dah tak rupa najis, kena semayang sah, dimaafkan nisbah semayang. Tapi bila nanti nak masuk masjid tak boleh ada najis. Wajib basuh. Dia kata maaf nisbah semayang aja. Masuk masjid haram bawa najis masuk masjid. Dia pun bawa najis masuk masjid, hukumnya haram kena basuh. Kalau dia semayang dekat luar tu sah. Itu maksud dia. Maaf. Kena basuh dah. Sekali tu je maaf. Untuk semayang saja. Tiba-tiba najis yang ada kat kaki tu kena air kurang 2 kullah. Air tu mutan najis semua. Air tu jadi mutan najis semua. Alah, sama je ceritanya. Kan kita dah cerita benda ni sama. Kalau kita fikir sama. Kita dah cerita sebelum ni yang lebih mudah daripada ni. Apa? Kita tengah semayang ada nyamuk. Kita pak nyamuk tu gini. Geram, dia gigit, pak. Ada darah. Nyamuk tu jatuh ke bawah. Kalau nyamuk tu tak jatuh, nyamuk tu melekat tapi dah mati. Ketika nyamuk tu hidup isap darah, sah semayang kita. Bila kita pak gitu, matilah nyamuk. Darah dia keluar sikit-sikit je lah. Darah nyamuk tu nyamuk mana? Dia melekat dekat darah tu. Dia duduk situ. Patah semayang kita. Sebab ada bangkai. Tadi sah. Tadi dia hidup.
Kemudian, kalau kata pak gitu, dia tak melekat. Dia jatuh. Apa? Nyamuk tadi jatuh, mati jatuh. Ada darah. Sah sembahyang? Maaf. Maaf. Tapi nyamuk yang sama tu tak boleh ada kat badan. Kalau ada kat badan, ketika sembahyang tak sah. Sama je benda tu. Kemudian, darah sikit tadi yang sah lepas sembahyang, kita ambil gayung, kita ambil yang kena ambil gayung, lepas tu katalah baju ni yang kena darah sikit sangat tadi yang sah sembahyang tadi masuk, semua jadi mutan najis. Dia berceluk habis tangan jadi mutan najis. Tadi sah sembahyang. Nisbah sembahyang dia sah, kena air. Tak boleh, makan boleh. Ambil jilat haram. Tadi sah sembahyang. Kan kita dah bahas. Memang sama macam bab daging, makan daging. Daging sama je. Daging, lembu. Basuh. Dalam tu ada darah lagi. Tak percaya cuba berah. Memang ada darah lagi. Makan, lepas tu masak, darah tu bercampur dengan kuah. Kita bukannya perah apa daging tu, tak, kita basuh gitu je, dah putih dah tu, kita masaklah. Sedangkan kalau kita cek betul-betul, ada je darah dalam daging tu. Lepas tu jadi kita makan, memang boleh makan, dia maaf nisbah makan. Tapi kalau kena baju macam mana? Kuah tu, kan tak boleh bawa sembahyang. Sebab dia dimaafkan, nisbah makan aja. Sama je semuanya. Sebab tu kata, payahlah bab najis ni. Mazhab Maliki lah memang pun. Mazhab Maliki semua maaf. Malah ada najis, tai ayam, stokor ada. Masah lagi sembahyang dah. Mazhab Maliki. Sebab tu ada disebut mazhab Maliki nanti. Mazhab Maliki paling. Mazhab Syafi'i dia memang gitu. Langgar lopak air di atas jalan, tak tahu ada ke apa-apa kat situ. Yang tahu lopak air. Suci. Walaupun musim panas. Lopak air. Sebab kata tadi. Bukan dimaaf. Suci. Suci tu maksud tak perlu masuk. Okey. Lopak air tu kita tahu. Kita ambil terus lah. Babi berkubang situ. Nak ambil badak pula. Babi berkubang kat situ. Kita tahu. Cuma hari tu je tak ada. Memang ada kat situ. Memang ada. Kadang-kadang ada najis. Tapi waktu tu tak ada najis lah. Kita tak nampak. Sup langgar. Kena kita. Dimaaf. Bukan suci lah. Dimaaf dengan maksud sembahyang tak payah basuh. Tapi kalau macam mana nak hilangkan najis kat kaki? Kena basuh dengan air tanah. Tapi sembahyang sah. Sebab tu namanya dimaaf. Sebab kita yakin najis. Cuma najis tak nampak je. Kita yakin. Yang tadi lopak air, tak tahu. Ada apa pun tak tahu. Mungkin ada tai. Mungkin tak ada. Mungkin. Bila tak tahu, hukum bekas senang. Suci. Jadi, bila suci, tak wajib basuh. Tak wajib apa pun. Senang je sebenarnya. Atas jalan. Nampak darah mengalir memang jelas-jelas. Kawasan babi je ada darah. Okey, senang aja. Tak yakin. Mana yakin? Yakin ke? Kemungkinan aja. Kalau ada darah kat belakang, tu yakin. Kalau ada darah, maknanya dah ada najis. Tak maaf. Kan sebut tadi, dia mesti tak ada najis tu. Kalau taik tu tak ada. Kalau darah tu kena tak ada. Maksud dia campur dengan air. Kalau darah tu ada 2 titik, 3 titik merah. Itu memang mughalazah. Tentu itu mutanajis dan tak dimaaf. Mughalazah lagi, tak maaf. Ya. Bila macam tu, kita lalu, yakin tak? Kita yakin ada. Maaf. Dengan syarat, tak nampak merah tu. Tak ada merah kat kaki kita. Maaf. Maaf dengan maksud, kena basuh. Tapi sembahyang tak payah basuh kalau nak sembahyang. Kalau tak nak basuh pun suka hati lah. Pakaian pun sama. Sembahyang tu, terus sembahyang. Boleh sembahyang. Boleh bawa sembahyang. Dia maaf. Nisbah sembahyang. Habis tu, kalau kita ambil yang baju kita tadi tu, bubuh dalam baldi. Habis jadi mughalazah. Padahal baru lepas sembahyang pakai baju tu. Sah pula. Letak dalam baldi semua. Lepas tu kita pun letak dalam baldi tu, kita pun tuang. Bila kita tuang tu, habis satu bilik air kita semua jadi mutanajis yang jenis mughalazah. Kebetulan ada mop pula duduk tepi tu. Kena mop tu. Dia pun cucur gitu. Tiba-tiba ada lah nak mop, ambil mop campur lagi. Pewangi. Habis satu rumah mughalazah. Kena dengan air tanah.
Sebab dia salah faham tu. Semua jadi. Kisah satu rumah kena dengan kena basuh dengan air tanah. Sedangkan tengok pekah. Tu jelas-jelas tu dia buat, maka satu rumah yang dia mop tadi semua dia kena basuh dengan air tanah. Dia beli rumah orang kafir. Orang kafir tu ada bela anjing. Dan masa dia tengok rumah tu pun anjing tengah jelek gitu. Dia beli, tak kena basuh dengan air tanah. Pak. Logiknya takkanlah anjing tu tak meleleh helio. Takkanlah anjing tu tak ada berak dalam rumah. Takkanlah anjing tu tak ada jilat ke apa benda. Takkan tak ada dalam hukum fiqh. Nampak? Tak ada? Tak ada. Tak payah basuh. Jangan sibuk duk basuh spray habis atas dengan air tanah. Tak ada. Tapi tadi tu dia sendiri yang buat. Dia bawa balik najis daripada luar. Dia bubuh dalam bilik air. Dia tak basuh dengan air tanah. Akhir sekali, dia mop lagi pula tu. Satu rumah jadi. Fiqh ni senang aja. Tak yakin? Tak ada. Contoh tak yakin. Dia kembali kepada asal. Sekarang ni, tadi sembahyang maghrib ada wuduk. Sekejap lagi sembahyang isyak. Ketika maghrib dengan isyak ada jaga tak kentut atau tidak? Faham tak jaga? Jaga duk kemuk ada. Jaga je. Tak ada jaga, kita duduk fikir, duduk dengar. Mana ada jaga? Ada jaga. Mana ada jaga? Tak jaga pun. Faham maksud jaga tu? Jaga tu bersedia ke? Bersedia. Tak ada bersedia pun. Duk, tak sedar diri duduk gitu. Mana ada tu? Tiba-tiba nak sembahyang. Kena ambil wuduk tak? Okey, tadi ada wuduk? Ada. Mungkin kentut tak? Mungkin. Mungkin tak kentut tak? Mungkin juga sebab tak jaga. Kalau kita sentiasa fikir, kita yakin, aku tak kentut. Itu kita yakin. Sebab kita jaga setiap saat. Ini tak jaga pun. Faham maksud jaga? Tak perhati. Tak perhati pun, kita biar je. Entah-entah terkentut tadi. Ya, entah-entah tak terkentut juga. Tapi tadi sembahyang ada wuduk, iaitu sembahyang maghrib. Tak payah ambil wuduk. Senang. Itu senang. Itulah hukum fiqh. Sebab itulah dalam banyak-banyak hukum berkaitan dengan bab-bab yang lain fiqh, dalam kitab ni ambil bab najis. Sebab untuk kita faham, itulah fiqh. Fiqh, tujuan belajar fiqh nak elak daripada was-was. Tu. Jadi senang aja. Tak yakin? Tak ada. Yakin? Baru ada. Saya biasa sebut telur ayam. Biasanya ada juga dalam ni telur ayam. Telur ayam. Wajib basuh tak? Tak wajib basuh telur ayam. Yang wajib basuh kalau ada najis. Biasanya ada. Biasa tak biasa? Sekarang ni ada tak? Telur ayam tu, ada tak najis? Ada sikit. Sebab biasa memang ada sikit tahi dia kan? Wajiblah basuh sebab ada. Kalau tak ada, tak wajib. Lenderan yang keluar daripada ayam tu, suci. Lenderan tu. Yang najis tu, tahi dia. Sebab kita tahu, ayam, dia bertelur, dia akan keluar kat lubang daripada lubang najis. Dan dia akan jatuh di atas najis. Sebab dia mesti berak tak. Dia orang tak pakai toilet. Dia berak kukuk rata. Jadi dia akan bergolek-golek di atas najis. Dan dipegang oleh tangan yang bernajis. Semua kita tahu. Bila sampai dekat kita, ada tahi tak? Tak ada. Nah, ada. Sebab tu beli telur mahal-mahal, tak ada najis. Telur murah-murah ni yang RM12 ni, 13 biji, berapa kan? Lupa dah. Yang itu banyak tahi tu, dia tak cuci. Bila ada tahi, itu yang kata kena basuh tu. Buat ticanai, buat telur, dia pegang telur ada najis tu. Buang, lipat. Yang kedua, ambil kau. Tu yang jadi gitu. Cuma sunat basuh. Tak wajib basuh. Sebab tak nampak najis. Ada najis, baru wajib basuh. Tu lah, kebaikan. Tapi kita selalu digambarkan, telur ayam mesti basuh, wajib basuh. Bukan wajib. Bagus kalau basuh. Kebersihan dalam makan tu jaga. Cuma jangan kata wajib kalau tak wajib. Sunat basuh. Yang wajib kalau ada tahi kat situ. Habis saya beli asyik ada tahi je. Kau beli yang murah. Orang beli yang mahal tak ada pun. Itulah maksud dia. Cuma lepas ni balik-balik jangan tak basuh telur pula. Basuh macam biasa sebab sunat. Kita nak jaga. Ihtiyat, berjaga-jaga. Dan dia ada sebut dalam ni bab telur. Telur tak wajib basuh. Tak wajib. Dan kata Syekh Ramli Dan kata Syekh Ramli, apabila berjalan seorang pada jalan raya yang diyakini akan najisnya. Tengok, yakin lagi. Yakin ada najis. Ni bukan ada ketak entah-entah lah. Yakin ada najis. Dan mengenai akan dia. Dan kena kat dia. Dan berjalan ia pada tempat lain pula. Dia pergi tempat lain pula. Maka berlumur ia daripadanya. Dia dah hantar dah.
jalan raya tadi, air ke, selut ke, apa yang dibawa daripada jalan-jalan tadi, yang bernajis dengan yakin, dia pergi lomo pula kat tempat lain, maka bahawasanya dia maaf jua pada yang kedua. Maaf juga. Dia peluk Allah lama tak jumpa peluk. Prak, apa dia dah kena. Habis kawan punya kain kena. Dengan kena air ataupun selut ataupun apa yang dibawa daripada jalan yang najis tadi lah. Maka maaf juga. Apa maksud maaf? Maaf kalau nisbah semayang. Tapi kena basuh. Kena basuh nanti. Kalau mughalazah 7 kali. Kalau bukan mughalazah sekali. Wajib basuh. Wajib basuh. Ni cerita pasal mungkinlah tujuan pengarang buat khusus dalam bab jalan ni, sebab dulu masa zaman kitab ni dikarang, masa jalan tu pertama tak ada jalan raya. Pertama, yang kedua banyakkan binatang-binatang. Jadi masa nak pergi sembahyang, balik sembahyang kan menjadi masalah bagi mereka. Jadi sebab tu dia khususkan pada jalan raya. Tu sikit cerita pasal jalan raya je. Kita macam tak ada benda nak amal. Sebab jalan raya kita elok. Sebab tu kita rasa macam tak perlu je ilmu ni. Zaman tu perlu sangat-sangat lah. Dan kata Ibn Qasim, adalah yang dimaaf pada keduanya itu. Oh, pula dah. Nampak? Yang dia kata yang maaf tadi tu, yang kena najis dengan yakin tadi tu. Jika ada bukan ia daripada masjid. Dengan syarat dia bukan nak masuk masjid. Untuk semayang aja. Dan jika tiada, maka tiada maaf. Kerana wajib dipelihara akan dia daripada segala najis. Ibn Qasim kata, yang kata dimaaf tadi tu, yang kena air, kena selut tadi tu, kalau bukan nak masuk masjid. Kalau dia cuma dimaafkan nisbah semayang. Semayang tak perlu basuh. Semayang tak perlu basuh. Tapi kalau nak masuk masjid, dia ada hukum lain. Nampak? Dia dimaafkan nisbah solat, tak dimaafkan nisbah masuk masjid. Nampak? Dan bila dia tak dimaafkan, dia hanya dimaafkan nisbah solat, kalau kita fikir logik-logik, solat tu sah. Ya. Boleh tak kita minum air tu yang ada sikit-sikit lagi tu? Yang mengecik tu terjilat. Tak boleh, hukumnya haram. Nampak? Dia dimaafkan cuma nisbah semayang aja. Dia tak dimaafkan nisbah masuk masjid. Dia tak dimaafkan nisbah makan dan sebagainya. Dan kata Syekh Salim Shibshiri, nama Shibshiri, dan Syekh Barmawi, dimaaf daripada barang yang terbang daripada tanah jalan raya. Dimaaf daripada barang yang terbang daripada tanah jalan raya. Sama lah juga. Daripada belakang anjing. Saya bagi contoh tadi babi terus. Ini belakang anjing. Dalam lori. Tak kisahlah macam mana pun. Kalau disebut anjing, samalah juga. Ayam, lebih-lebih lagi ayam. Ayam lagi kurang dia punya ni kan. Ni anjing terus. Kerana masyaqqah dia pelihara. Kalau kata ada lah daripada anjing tu, melayang apa-apa daripada anjing tu. Kena dekat dia. Maka maaf juga. Macam contoh babi tadilah. Babi yang dalam lori tadi. Sebab macam mana dia boleh. Dan kata Zarkashi dan Barmawi, dimaaf sedikit daripadanya yang lekat pada kaki apabila berjalan ia dengan tiada berkasut. Kalau tak pakai kasut je. Dia maaf. Baca je lah. Macam mana? Itu hukum kan. Dan tersebut dia dalam Fathul Mu'in. Dan jikalau ada bekas kaki anjing. Kalau ada bekas kaki anjing. Macam mana? Dalam Fathul Mu'in. Kalau ada bekas kaki anjing dan babi pada jalan. Okay, ada. Dan jika umum jalan sekalipun. Jalan tu jalan umum lah. Okay? Tiada maaf atau qaul yang mu'tamad. Tu tak maaf. Sebab apa? Dia kata maaf. Maksud tak maaf tu kita pijak dengan kaki kita, tapak kaki anjing ataupun babi ataupun itulah anjing dan babi. Sebab bila tapak kaki anjing kita yakin, tapak kaki babi kita yakin. Bila kita pijak, apa benda? Maknanya sah-sah kena kaki, berpindah kat kaki. Habis yang maaf tadi najis yang tak rupa najis. Nampak? Dia punya tu. Jadi yang ini maksudnya tak maaf atas qaul mu'tamad. Dia soalan macam yakin dah itu najis. Jadi maknanya dia faham kat sini, jika najis tu tarik ke air kencing ke apa, dia dah bercampur benda-benda lain, dah tak ada rupa najis, maka dimaaf. Kalau ada najis stokor, tak maaf. Okay.
Kalaulah tapak kaki, dia seumpama najis tokoh jugalah. Tu maksud dia. Yelah dah tapak kaki dia memang jelas-jelas kat situ. Kita pun pijak kat situ. Maka tak maaf. Tu maksud dia. Dan kata Zarkashi, ihtimal maaf, ditanggung maaf, ihtimal. Berasal pada hamala. Hamil. Hamil. Apa? Mengandung. Kandung. Tanggung. Boleh juga. Ihtimal ditanggung. Ataupun bahasa sekarang, dimaksudkan dengan maaf. Boleh juga. Dimaksudkan maaf tadi, dan telah difatwa oleh guru aku pada jalan yang tiada tanah. Oh, guru dia fatwa, jalan yang tiada tanah, dengan dia hanya tahi anak Adam, dan tahi anjing, dan tahi segala binatang. Maka sungguhnya telah mengenai akan dia oleh hujan. Berkata ia dimaaf kerana masyaqqah, dengan sebab keadaannya umum rata segala tempat berjalan. Itu sama lah macam tadi. Maaf juga. Maaf apa ni? Kena najis, kena selut, kena air, yang memang yakin ada najis anak Adam ke, anjing ke apa ke, yang mana kena najis tadi tu dah tak ada rupa najis. Dia tak boleh. Kalau kena najis, memang najis jelas. Darah, air kencing jelas. Air kencing saja. Tahi saja. Tak maaf. Ini yang dah bercampur ni, yang lain. Apa ni? Syekh Mulaiba. Kau apa dah? Ini baca saja ni. Kita baca je lah. Kat bawah ni baru ada syarah. Dan kata Qurtubi, tiada khilaf bahawasanya babi itu haram. Oh, tak boleh. Kena berhenti kat sini. Ni bab panjang sikit. Tak boleh. Sebab ada dia akan datangkan satu pendapat bahawasanya babi itu yang haram hanya makan daging aja. Yang lain tu boleh pakai. Kan dia agak berbahaya kan. Maka dia perlu panjang jelas penjelasan yang panjang. Kulit boleh pakai. Tu ada semua cerita kat bawah tu. Boleh baca. Sebab kita tahu selama ni kita tahu tak boleh babi, tak boleh makan. Bila tak boleh makan, semua tak boleh. Iaitu tak boleh pakai dia punya kulit, bulu apa semua. Tiba-tiba dalam ni kata boleh. Ada khilaf di situ. Tangguh dulu. Sudah ingin tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.